Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita mana? Rukun yang keempat. Rokok. Rukun mana? Okey. Katanya thumma yarka'. Kemudian rokoklah ia kembali kepada al-musalli. Baik. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya, sekurang-kurang rukuk, an yanhaniya, bukan in, an. Kita ana dia tak hamzah di bawah alif. Salah, bukan. Dia kena hamzah berada di atas alif. An yanhaniya, bahawa tunduklah ia seorang. Sekurang-kurang rokok bahawa tunduk. Bihaitsu law arada wad'a rahatayhi ala rukbatayhi ma'a'tidalil khilqah la qadar. Sekira-kira kalaulah sekiranya berkehendaklah ia, menghendakilah ia meletakkan dua rahahnya. Wad'a rahatayhi, meletakkan dua rahah, ni rahah. Nak meletakkan dua rahahnya ala rukbatayhi, di atas dua lututnya, ma'atidalil khilqah, serta sederhana. Sederhana ni pertengahan. Khilqah, bentuk tubuh. Maksudnya tubuh dia, tangan dia tak panjang, tangan dia tak pendek, pertengahan lah. La qadar, nescaya mampu ia. Lam sesungguhnya, qadar mampu ia. Baik. Itu jawab bagi lau. Maksudnya sekurang-kurang rokok adalah ditunduk. Tunduk qada mana? Qadanya gini. Orang hak yang mempunyai tubuh hak yang sederhana. Tangan dia sederhana. Okey, gambar-gambar orang bagaimana? Bukan jenis hak tangan panjang, bukan jenis tangan pendek, kan? Bukan jenis tubuh bahagian atas panjang, bahagian bawah pendek, bukan. Hak sama gambar-gambar ni. Tu mana i'tidalil khilqah. Jadi kalau dia tunduk saat ni tu, kalau nak letak ni rahah dia di atas dua lutut, boleh. Nampak kan? Dia nak letak benda rahah dia di atas dua lutut, boleh. Sebab dia kata sekiranya dia berkehendak untuk letak, boleh, mampu dia letak. Kerana meletakkan dua rahah, dua tangan di atas dua lutut bukanlah wajib. Hukum dia benda? Hukum dia sunat. Baik, jadi kalau orang tu rokok, yang mana dia tunduk, kalau dia ulur tangan sampai ke lutut, tapi dia tak pun tangan di lutut, memada tak rokok dia? Memada. Sah rokok dia. Kerana sekurang-kurang rokok adalah dia tunduk. Lepas tu kalau dia ulur tangan sampai ke lutut, tapi kira dengan orang hak yang i'tidalil khilqah. Apa makna i'tidal? Pertengahan bentuk tubuh dia. Baik. Itu maksud wa aqalluhu an yanhaniya bihaitsu law arada wad'a rahatayhi ala rukbatayhi ma'a'tidalil khilqah la qadar. Katanya watajibut tuma'ninatu, dan wajib tuma'ninah. Maksud dia wajib tuma'ninah di dalam rukuk. Ketika seorang tu rukuk, wajib dia kena tuma'ninah. Baik, masalah tuma'ninah dalam rukuk, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama meletakkan dia dalam rukun sembahyang.
Ada setengah ulama meletakkan dia dalam syarat rukuk, syarat i'tidal, syarat sujud, syarat duduk antara dua sujud. Ada ulama meletakkan dia dalam kategori rukun, ada sebahagian ulama meletakkan dia dalam kategori syarat. Okey, khilaf lah daripada sudut tu. Cuma khilaf di sini hanya khilaf lafzi sahaja. Khilaf dia khilaf lafziyun, khilaf pada lafaz. Pada lafaz ada hak kata rukun, ada kata syarat. Tapi daripada sudut amali tidak ada khilaf. Maksudnya setiap orang hak yang sembahyang mesti dia kena tumakninah dalam rukun. Sepakat sama ada hak yang kata rukun ataupun syarat. Okey, jelas kan? Itu dipanggil khilaf lafzi. Wa aqalluha, dan sekurang-kurang tumakninah, sukunun ba'da harakatih, diam setelah daripada bergeraknya. Okey, itu sekurang-kurang tumakninah, diam setelah daripada bergerak. Kan kita turun kepada rukuk, daripada qiyam turun kepada rukuk kita bergerak kan? Kita gerak. Okey. Sampai rukuk kita diam. Lepas bergerak kita diam sekejap. Okey. Diam sekejap, lepas tu kita terus bangun. Itu dipanggil dia sekurang-kurang tumakninah. Okey, boleh faham? Wa aqalluha ay aqallu tumakninah sukunun ba'da harakati. Okey, jelas tak? Diam selepas daripada bergeraknya. Qadar mana diam saat itu sehingga sekira-kira wujudnya perceraian di antara pergerakan daripada qiyam kepada rukuk dan pergerakan daripada rukuk kepada i'tidal. Maksudnya biar ada perceraian di antara pergerakan daripada qiyam kepada rukuk dan daripada rukuk kepada i'tidal. Biar ada perceraian. Okey, boleh faham? Lagu mana tak ada perceraian? Allahu Akbar. Lepas tu bangun lalu. Tak berhenti pun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah lalu. Tak berhenti pun. Okey, itu tidak ada tumakninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi sekurang-kurangnya biar ada perceraian di antara pergerakan turun dengan pergerakan naik. Jelas? Baik. Cuma setengah kitab dia letak lagu mana? Dengan tempoh masa ucapan subhanallah. Berhenti dengan tempoh masa dia ucapan subhanallah. Dalam contoh kita kata dalam kitab Matan Safinatun Najah dikata dia, wat-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah, dengan kadar ucapan subhanallah. Baik. Seterusnya kata dia wa alla yaqsidah bihuwihi ghairar ruku', dan bahawa dia tidak qasak bihuwihi, dengan turunnya. Okey, dengan turunnya. Kan kita rokok ni daripada qiyam turun kan? Okey. Daripada qiyam turun tu dipanggil huwi. Dia tu dipanggil al-huwiyyu. Okey, boleh faham. Dan dia tidak qasak dengan turunnya saat itu ghairar ruku', selain daripada ruku'. Ghaira maf'ulun bih bagi yaqsidah. Dia tidak qasak akan selain daripada ruku'. Jangan qasak selain daripada rukuk je. Okey, soalannya, adakah disyaratkan qasak rukuk? Tak. Adakah disyaratkan masa kita nak rukuk itu kita qasak nak rukuk? Tidak. Kerana semua perbuatan dalam sembahyang kita dia masuk dalam niat dalam takbiratul ihram. Okey, boleh faham. Semua perbuatan dalam sembahyang kita dia masuk dalam niat dalam takbiratul ihram. Jelas tak? Macam kita kata gini, hak yang kita pernah contoh hak lain sebelum daripada ni. Kita kata mana? Orang hak yang buat umrah, lepas tu dia nak tawaf. Dia nak tawaf, adakah wajib dia kena niat tawaf tu? Tak. Sebab apa? Sebab niat tawaf masuk dalam niat umrah. Masuk dalam ihram. Semua benda hak yang dibuat masuk dalam niat tersebut. Okey, sama juga dalam masalah sembahyang. Jangan dia qasak untuk melakukan sesuatu yang selain daripada rukuk. Adakah disyaratkan dia mesti niat untuk rukuk? Tidak. Jelas tak?
Dia tidak disyaratkan niat untuk rokok, tapi jangan niat untuk melakukan perkara yang lainnya. Nampak tak? Ada beza tak? Ada beza tak? Beza kan? Ataupun dalam istilah ulama sebut lagu mana, sebagian ulama disebut lagu mana, ataupun dalam banyak ataupun kitab-kitab yang besar disebut lagu mana, jangan ada sarif. Apa benda sarif? Perkara yang memalingkan niat. Jangan ada sarif, perkara yang memalingkan. Okey, kita buat contoh. Sebagai contoh. Lepas daripada katakanlah dia baca benda kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okey. Dia pun ingat nak sujud tilawah. Allah, siapa kat harakah dia pakai rokok Okey, tadi dia nak buat benda sujud tilawah. Jadi tujuan dia untuk sujud tilawah. Tiba-tiba siapa tengah jalan dak jadi mudah. Lepas tu dia jadikan turun dia saat ni tu hak yang tujuan untuk buat benda lain dijadikan rukuk, maka tidak memadai. Okey. Cara dia lagu mana cara dia? Bangun semula, lepas tu rokok balik. Bangun semula, rokok balik. Sebab turun dia saat ni tu bukan turun untuk rukuk. Okey, nampak dah kan? Itu maksud wa alla yaqsida bihuwihi ghairar ruku'. Katanya wa akmalur ruku' dan sekurang dan yang paling sempurna ruku'. Ruku' yang paling sempurnanya adalah ayyukabbirah, bahawa dia bertakbir. Maksud dia bertakbir, diucap Allahu Akbar. Bertakbirlah ia kembali kepada al-musalli. Rafi'an yadaihi. Rafi'an hal bagi fa'il yukabbirah. Hal keadaan dia ketika dia bertakbir. Bertakbir maksudnya dia kata Allahu Akbar. Hal keadaan dia ketika dia bertakbir. Sebab benda kita kata hal keadaan dia ketika dia bertakbir, kerana kita pernah sebut beberapa kali sebelum daripada ni, bahawasanya kaedah hal adalah halun. Hal ni adalah wasfun li sahibihi qaidul li'amili. Hal ni adalah sifat kepada sahibnya dan menjadi qaid, ikatan kepada amalnya. Amal bagi hal adalah amal bagi sahib hal. Sahib hal fa'il bagi yukabbirah. Jadi hal keadaan orang yang sembahyang ketika dia mengangkat ketika dia bertakbir itu, dia mengangkat dua tangan. Angkat dua tangan ketika dia bertakbir. Faham? Itu maksud ayyukabbira rafi'an yadaihi. Mengangkat ia yadaihi akan dua tangannya. Maf'ul bih bagi rafi'an. Sebab rafi'an isim fa'il. Isim fa'il dia beramal. Dia mengangkat akan dua tangannya. Lepas tu katanya fayabtadi'ur raf'a ma'at takbir. Maka memulalah ia akan rafa'. Memulalah ia akan angkat. Ar-raf'a ay. Benda? Raf'a yadaihi. Kita boleh faham? Ar-raf'a ay raf'a yadaihi. Memula ia akan angkat dua tangannya ma'at takbir, bersama dengan takbir. Faham lagi? Angkat dua tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Jelas tak? Lepas tu fa idza hadha kaffahu mankibaihi inhana. Maka apabila bertentangan kaffahu, dua kafnya, ni kaf. Ni kaf. Ni satu kaf, ni satu kaf. Okey, dua tangan dia hingga pergelangan ni. Bertentangan dua tangannya. Mankibaihi, dua bahu. Kang, kita sunat bertentangan dengan dua bahu kang. Allah, apa kita akad tangan Allah. Sampai sini, bertentangan sini. Inhana, barulah tunduk dia. Inhina, baru tunduk. Faham tak kami? Cara dia. Terang buat kali ni. Tengok. Cepat ni. Cepat. Nak tunjuk Jadi sini barulah mula inhina. Lepas tu katanya wa yamuddu takbiratil intiqalati, dan memanjang ia akan takbir intiqalat. Memanjang ia akan takbir intiqalat. Berarti molek memanjang ia kembali kepada al-musalli takbiratil intiqalati, akan takbir intiqalat, takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Kita dalam sembahyang kita ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak sunat kita panjangkan. Takbiratul ihram tidak sunat kita panjangkan.
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, takbir intiqalat. Sunat memanjangkan takbir intiqalat. Maksudnya memanjangkan, okey, permulaan. Kita ucap takbir intiqalat, okey, itu permulaan dia. Permulaan dia kita ucap, kita panjangkan sehingga kita masuk kepada rukun yang berikutnya. Okey, boleh faham? Permulaan dia sehingga kita masuk pada rukun yang berikutnya. Biar kena berterusan wujudnya takbir intiqalat dalam tempoh tersebut. Supaya tidak sunyi pergerakan kita daripada zikir. Boleh faham tak? Tempat panjang di mana? Tempat panjang? Pada, bukan A. Pada Allah. Rahmat ada situ. Panjang situ. Jelas tak? Walau lebih daripada 6 harakat, walaupun lebih daripada 6 harakat, sebab dalam masalah takbir intiqalat dia lain daripada masalah baca Al-Quran. Dia lain daripada baca Al-Quran. Dia lain daripada baca Al-Quran. Itu maksudnya wayamuddu takbiratil intiqalati. Lepas tu katanya wayada'ah ataupun wayada'u yadaihi, dan meletaklah ia yadaihi, dua tangannya, ala rukbataihi, di atas dua lututnya. Dia letakkan dua tangan di atas dua lutut. Dia letakkan dua tangan di atas dua lutut. Mufarraqatanil asabi'u. Dia boleh baca dua. Mufarraqatan al-asabi'u. Satu. Yang keduanya, mufarraqatal asabi'i. Kita boleh baca idhafah. Dan kita boleh baca mufarraqatan al-asabi'u. Boleh kita baca mufarraqatal. Kalau kita baca mufarraqatan al-asabi'u, kita baca gini. Mufarraqatanil asabi'u. Baca gitulah. Cuma nak kata mufarraqatan al-asabi'u, nak nampak bagi. Boleh baca gitu dan boleh baca mufarraqatal asabi'. Cuma perbincangannya, hak tu perlu kena masuk dalam ilmu nahwu lah. Cuma i'rab mufarraqatan, i'rab jadi hal. Kalau al-asabi'u, kalau kita baca begitu, dia naib fa'il bagi mufarraqah. Sebab mufarraqah adalah isim maf'ul. Okay, boleh faham? Kalau baca mufarraqatal asabi'i, idhafah, mudhafun ilaih. Baik. Dia meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Mufarraqah, ditafriqkan. Apa nak ditafriqkan? Ni, kita ni rapat. Ni dipanggil tafriq. Tafriq cakap kita benda. Renggangkan. Jarangkan gitu. Renggang. Okey, dok rapat, renggang. Itu maksud mufarraqah al-asabi', jari jemari. Jadi jari saat ni, hak yang kita nak letak atas lutut saat ni tu, kita tidak rapatkan, kita buka. Sebab kalau kita buka, dia lebih kuat kita memegang lutut. Okey, boleh faham tak? Lebih kuat benda kita memegang lutut. Baik. Kata lagi, wa yamuddu dhahrahu wa 'unuqah. Dan biasa mad memanjangkan. Dhahrahu belakangnya, wa 'unuqah dan tekaknya. Maksudnya memanjangkan di sini adalah dia kena benda straight kan? Benda belakang dia dengan tekak dia. Okey, begitu kan? Jangan kepala ke bawah, jangan kepala atas macam boya. Bukan begitu. Okey, nampak kan? Tu maksud yamuddu dhahrahu wa 'unuqah. Lepas tu wa yansibu saqai, dan menegak ya, menegakkan saqai, dua betisnya. Tegakkan dua betis, jangan awak kendar, tegakkan dua betis. Lepas tu wa yujafi mirfaqaihi an jambayh, dan merenggang ia mirfaqaihi akan mirfaq. Mana mirfaq? Ni. Mirfaq mana benda? Siku. Mirfaqai, dua sikunya. Dia kena renggangkan dua sikunya an jambayh, daripada dua jamb. Ni jamb. Ni mana cakap kita benda? Lambung. Kita panggil benda rusuk. Ni jamb. Jadi dua siku dia renggang daripada jamb. Okey, boleh faham? Bukan buat rapat. Buka. Tetapi ni masalah wa yujafi mirfaqaihi an jambayh adalah khusus untuk lelaki. Khusus untuk lelaki. Manakala perempuan wa tadhummul mar'atu. Dan
merapat oleh perempuan. Merapat oleh perempuan akan dua sikunya kepada dua lambungnya. Dia muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rokok, dalam sujud, orang lelaki sunat renggangkan buka, orang puan sunat rapat. Ataupun kalau kita cakap digalakkan, lebih afdal lebih afdal kepada lelaki, lebih afdal ataupun disunatkan kepada lelaki renggang, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam renggang. Dan lebih afdal kepada perempuan rapat. Lebih afdal kepada perempuan rapat. Okey, apakah alasan ulama fiqh mengatakan bahawasanya perempuan dalam rokok dan sujud rapat? Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia melihat bahawasanya mabnahal ataupun mabnal mar'ah ala satri. Perempuan ni diasaskan ataupun diasaskan di atas tertutup. Okay, boleh faham? Diasaskan di atas tertutup. Maka oleh kerana mabnal mar'ah ala satri, maka sehingga kan dalam rukuk dan dalam sujud, lebih-lebih lagi dalam sujud. Dalam rukuk, lebih-lebih lagi dalam sujud, sunat perempuan merapatkan, kerana merapatkan tu lebih tertutup bagi perempuan. Kalau kita nak cari daripada sudut sandaran hadis yang sahih lagi sarih, kita ada hadis sahih. Kadang-kadang hadis sahih saat ni tu tidak sarih, tidak jelas menyebut secara secara tepat benda yang kita bincangkan. Okey, boleh faham? Kadang-kadang ada hadis sarih, jelas menyebut benda yang kita bincangkan, iaitu orang puan kena rapat, tetapi tidak sahih. Memang kalau kita nak cari hadis yang sahih lagi sarih tentang perempuan dituntut merapatkan, memang tak ada. Memang tidak ada. Namun walaupun tidak ada, namun Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian ulama fiqh yang lain tetap mengatakan perempuan sunat merapatkan, kerana dia, kerana di sana ada asar yang sahih daripada sebahagian daripada sahabat, dan ada pandangan sebahagian daripada ulama di zaman tabi'in yang menuntut kepada perempuan supaya merapatkan. Tetapi masalah perempuan sunat merapatkan ni tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan orang puan pun macam orang lelaki juga. Okey, jelas. Dan ana sebenarnya masalah ni ana ada buat tulisan yang panjang. Ana ada buat penulisan yang panjang dalam masalah ni. Kerana ada dua soalan yang pernah sampai kepada ana, hak yang orang tanya ana ni ana tulis ni berapa tahun dah, 4-5 tahun lepas dah soalan ni. Benda soalan yang pertama ana ada ambil benda ana tak dalam ni nak tunjuk soalan ni. Ada orang pernah ajukan soalan kepada ana. Ada orang bagi tahu budak-budak sekolah solat semua orang perempuan tidak sah kerana tak ikut cara solat Nabi ketika sujud, iaitu kena mengepak seperti orang lelaki. Jadi ada orang bagi tahu budak-budak sekolah solat semua orang perempuan tidak sah. Tak sah tu. Kerana dak ikut cara solat Nabi ketika sujud. Iaitu kena mengepak seperti lelaki. Maksudnya kena buka. Kan orang perempuan kata tutup rapat tu. Jadi ramai orang perempuan tutup rapat. Jadi dia kata tak sah. Cara solat orang perempuan kat Malaysia semua tak sah. Sebab masa sujud rapatkan perut pada peha dan lengan pada badan. Orang yang cakap ni telah mengikuti kuliah solat oleh pakar hadis di UM. Allah, lepas tu dia atau kepada ana, dia minta ana jawab. Baik. Lepas tu ada soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua ni hak yang sampai kepada ana lah. Ada lagi soalan yang lain. Seorang makcik dia tegur budak tu, budak puan mayang. Makcik nak tegur sikit boleh? Orang puan tu kata boleh makcik, tak ada masalah. Makcik kata kita orang puan tangan bila sujud jangan kembang. Kita kena kucuk macam ni, letak dalam atas peha sambil sujud. Saya pun orang puan tu kata okey, terima kasih.
Makcik kita perempuan tak boleh kembang-kembang, kata makcik. Lepas tu orang yang kena tegur ni kata, dia tulis, saya terima je tegur orang ni sebab ni benda khilaf. Cuma dia mesti jeling kat saya masa saya solat dan hati dia mesti dah ada rasa nak tegurkan kesilapan saya. Bagi saya lelaki dan perempuan tiada perbezaan dalam solat sebab hanya ada satu dalil mengatakan, iaitu sabda Rasulullah, solatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Allah Rabbi, hebatnya. Jadi ambil satu hadis je. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayang sebagaimana melihat aku semayang. Jadi cukup. Hadis tu sama je lelaki dengan perempuan. Oh, mudah je. Jadi anda jawab panjang lah. Masalah ni anda jawab panjang. Cuma secara ringkasnya, kita ambil satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, terus kita kata sama di antara sembahyang orang lelaki dengan orang puang, sebenarnya itu salah. Tak sama sembahyang antara orang lelaki dengan orang puang, berpandukan kepada hadis-hadis yang lain lagi. Memang di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama yang hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan adalah adik-beradik kandung bagi lelaki. Maksudnya dia sama dengan orang lelaki. Maksudnya setiap khitab yang dikhitabkan kepada lelaki juga dikhitabkan kepada perempuan. Melainkan apabila ada dalil yang mengkhususkan khitab tersebut kepada lelaki ataupun mengeluarkan perempuan daripada khitab tersebut. Baik. Jadi ketika Rasul kata sallu kama raaitumuni usalli, mung semayang sebagaimana melihat aku semayang, okey, memang sama lelaki dengan perempuan. Tetapi di sana ada hadis, beberapa hadis yang secara jelas dalam beberapa perkara ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Okey, boleh faham? Antaranya lelaki afdal semayang di mana? Di masjid. Manakala perempuan semayang afdal semayang di rumah. Betul tak gitu? Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Mu jangan halang isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu daripada mendatangi masjid. Kalau nak pergi masjid dipersilakan, tetapi wa buyutuhunna khairul lahun. Tetapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka itu. Tetapi masalah orang lelaki dah. Orang lelaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah. Kata Rasulullah, wahai manusia, sembahyanglah di rumah kamu. Sesungguhnya sembahyang yang paling afdal bagi seseorang adalah sembahyang di rumah, melainkan dia sembahyang fardu. Sembahyang fardu afdal sembahyang di masjid. Okey, beza tak di antara laki-laki dan perempuan? Begitu juga dalam bab orang lelaki, kalau dia sembahyang berjemaah, tiba-tiba tu imam melakukan kesilapan, maka sunat orang lelaki benda bertasbih. Tapi orang puang sunat tasfiq, tepuk. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fi ssalati akhadtum fi at-tasfiq, innama at-tasfiqu lin-nisa. Kata Rasulullah, wahai manusia, kenapakah kamu ketika mengenai kamu dalam sembahyang, terus kamu tepuk? Sebab sahabat tepuk. Apabila ada benda dalam sembahyang, sahabat tepuk. Kata Rasulullah, apa jadi tepuk gitu? Innamat tasfiqul lin-nisa. Tepuk-tepuk ni untuk perempuan. Okey, ada perbezaan tak? Orang lelaki sunat benda bertasbih, manakala orang puang sunat tepuk. Begitu juga dalam masalah susunan saf. Kata Rasulullah benda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki di depan, seburuk saf lelaki di belakang, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Tengok ada tak perbezaan? Begitu juga di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Taala tidak menerima sembahyang perempuan yang telah balik melainkan dengan memakai tudung. Maksudnya mesti kena pakai tudung. Adakah lelaki kena pakai tudung? Ada perbezaan ke tak? Jadi ambil hadis sallu kama raaitumuni usalli, teguh meletakkan hukum tidak ada perbezaan di antara sembahyang orang lelaki dan orang perempuan. Itu adalah suatu benda yang bermasalah. Tu tak betul lah. Orang lelaki boleh jadi imam. Manakala orang boleh jadi imam kepada orang lelaki, orang perempuan boleh tak jadi itu imam kepada orang lelaki? Tak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan berjaya sesuatu kaum yang melantik pemimpin imam mereka itu dari kalangan perempuan. Tidak boleh orang perempuan menjadi imam kepada
Orang lelaki hak yang menjadi imam kepada lelaki dan menjadi imam kepada perempuan. Tapi sama-sama perempuan boleh lah. Baik. Okey. Dan Hana jawab panjang lebar lah masalah ni. Yang Hana baca saat ni tu adalah daripada hak yang pernah Hana jawab sebelum daripada ni. Dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Hana awak mari beberapa asar-asar daripada sahabat, daripada tabi'in. Boleh bacalah, panjang lebar lah. Tak boleh lah. Teguh Habib berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli, teguh menyamakan di antara sembahyang lelaki dan perempuan, hak tu jelas lah tidak boleh. Okey. Jadi kita hak yang belajar kita fiqh mazhab Imam Syafi'i, kita jelas lah bahawasanya dalam mazhab Imam Syafi'i orang puang sunat dia tadhummul mar'ah. Seterusnya katanya wa yaqulu subhana rabbiyal azim thalatha. Lepas tu dia sunat dia berkata dia subhana rabbiyal azim thalathan, sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan comel juga tambah perkataan wa bihamdi. Comel juga tambah dia perkataan wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Comel tambah perkataan wa bihamdi. Cuma dalam kalau mengikut hadis yang sahih, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, hanya subhana rabbiyal azim. Okey, kalau tengok kepada hadis yang sahih, hanya ada subhana rabbiyal azim, tidak ada perkataan wa bihamdi. Cuma perkataan wa bihamdi disebut dalam riwayat riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud ada sebut perkataan wa bihamdi. Cuma perkataan wa bihamdi dalam riwayat Imam Abu Daud saat itu, sebenarnya ulama hadis berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan penambahan tersebut dipanggil penambahan syadz. Penambahan wa bihamdi adalah penambahan syadz, penambahan yang dhaif. Namun sebahagian daripada ulama hadis yang lain mensahihkan penambahan wa bihamdi. Jadi penambahan wa bihamdi khilaf di kalangan ulama hadis sama ada penambahan tersebut adalah adakah ziyadah penambahan wa bihamdi maqbulah ataupun syadzah. Okey, jelas ha? Atas pandangan maqbulah jelas. Atas pandangan mengatakan bahawasanya penambahan tersebut adalah penambahan dhaif, penambahan yang bukanlah penambahan hak yang sahih, maka sebahagian daripada ulama tetap mengatakan sunat juga tambah wa bihamdi. Walaupun penambahan tu dhaif atas pandangan sebahagian daripada ulama, kerana sebahagian ulama mengatakan penambahan tersebut pandangan yang diterima. Okey, jelas. Apatah lagi asal bagi penambahan tersebut disokong oleh riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana antara perkara hak yang sering dibaca oleh Rasul dalam rakaat dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Hak ni wa bihamdi sama. Cuma perbezaan wa bihamdik dengan kaf khitab, lepas tu wa bihamdi dengan ha lil ghaib. Okey, boleh faham. Jadi asal dia ada disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tak perlu balah lah. Mu nak tambah. Mu tak mau tambah sudah. Dalam kitab Umdatus Salik tak ada sebut, tapi ada sebahagian daripada kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i dia sebut bahawasanya sunat tambah perkataan wa bihamdi. Katanya wa huwa adnal kamal, dan iaitu kembali kepada 3 kali ucapan subhana rabbiyal azim ni sekurang-kurang sempurna. Ni hak yang sempurna, hak yang paling kurang sekali lah. Tapi sempurna dah. Kata dia wa yazidul munfarid wa kadal imamu in radiyal ma'mumun wa hum mahsurun khamisatan wa sabi'atan wa tasi'atan wa hadi ashar. Dan menambah oleh al-munfarid. Jadi orang hak yang sembahyang seorang diri. Wa kadal imam, dan sama juga imam. Tapi masalah imam ni, dia nak tambah lebih daripada 3 pun, dia ada syarat dia. Syarat dia in radiyal ma'mum, jika redha oleh makmum dia. Wa hum mahsurun, sedangkan makmum dia, hum mubtada, mahsurun khabar, waw tu dipanggil waw haliyah, wa hum mahsurun dipanggil jumlah haliyah. Sedangkan makmum tu, mereka itu kembali kepada makmum, mahsurun. Maksud benda mahsurun, terbatas, terhad. Maksud benda terbatas, terhad, maksudnya tidak ada orang lain, orang tu je.
Makmum hak yang redha tu orang tu je. Tapi kalau masjid, macam kita masjid kita tu, makmum hak yang duduk belakang kita, walaupun redha, tapi masih lagi tidak boleh ambil kira. Sebab benda, sebab ada makmum hak yang mungkin, makmum hak yang asing, hak yang akan mari. Ni makmum lain tak mari dah, hanya makmum tu je, makmum tu redha. Maka barulah benda boleh bagi tu imam, sunat bagi tu imam menambah lebih daripada 3. Tetapi kalau sekiranya semayang jadi tu imam di masjid kerajaan, masjid hak yang siapa pun boleh mari, maka tidak sunat tu imam tambah lebih daripada 3 untuk merai makmum di belakang. Kata Nabi SAW, apabila kamu menjadi imam kepada manusia, falyukhaffif. Apabila seseorang di kalangan kamu menjadi imam kepada manusia, maka hendaklah dia takhfifkan sembahyang dia. Baik. Sebab itulah ulama meletakkan syarat mesti makmum tersebut kena redha. Katanya wa yazidul munfarid wa kadzal imam, menambah khamisatan yang kelima, wa sabi'atan yang ketujuh. Kan tadi 3 kan? Tambah yang kelima. Maksudnya baca 4, 5. Tambah 2 lagi lah. Lepas tu, ataupun 7. Tambah 4 lagi. Dah 3 dah kat tadi kan? Tambah 2 jadi 5. Tambah 4 jadi 7. Maksudnya biar dia tambah saat itu, biar duduk pada angka ganjil. Tu. Wasabi'atan wa tasi'atan wa hadi asyar. 9 dan 11. Thumma yaqul, kemudian dia berkata. Sunat ni lah. Ni bagi orang hak yang semayang seorang diri. Ataupun orang hak yang imam, makmum hak yang terbatas saat itu. Dia redha, tu imam memanjangkan. Baca lagu mana? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, bagi engkau sahaja ya Allah aku rukuk. Keranamu ya Allah, untukmu sahaja. Kita tak makna gitulah, untukmu sahaja aku rukuk. Aku rukuk keranamu je ya Allah. Cakap dengan keranamu je ya Allah. Sebab benda kita tak je tu. Sebab dia laka tu, lam pada laka tu dia bertakluk kepada rakaat di belakang. Lam pada laka dia bertakluk kepada rakaat di belakang. Dia kaedah kita, dia kalau muta'alliq didahulukan di atas muta'allaq. Okey, kita ada muta'alliq dan kita ada muta'allaq. Lam haraf jar dia panggil muta'alliq, dia bergantung. Mana muta'allaq dia? Rakaat di belakang. Dia pada asalnya muta'allaq dulu baru muta'alliq. Tiba-tiba diletak muta'alliq dulu, muta'allaq di belakang. Dia kaedah dia, kita kaedah taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasra. Betul? Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan perkara yang sepatutnya dia adalah diletakkan kemudian, sepatutnya diletak kemudian, tiba-tiba letak depan, maka dia memberi faedah hasar. Menghasar, membataskan, menghakkan. Maksud benda hasar, hasar ni adalah ithbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Maksudnya menyabitkan hukum kepada benda yang disebut dan menafikan hukum kepada benda yang lain. Maksudnya menyabitkan rokok hanya kepada Allah dan menafikan rokok kepada benda yang lain. Cakap kita kan, kepadamu saja aku rokok ya Allah, dan aku tidak rokok kepada benda yang lain. Atau maksud Allahumma laka raka'tu, untukmu ya sahaja ya Allah aku rukuk, keranamu sahaja ya Allah aku rukuk. Wa bika amantu, dan dengan engkau sahaja ya Allah aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepada engkau sahaja ya Allah aku Islam. Khasha'a laka, telah tunduk bagi engkau ya Allah, sam'i, oleh pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otakku, wa 'azmi, dan tulangku, wa 'asabi, dan sarafku, urat kita lah, wa sya'ri, dan buluku, rambutku, wa bashari, dan kulitku, wa mastaqallat bihi qadami, dan barang yang menanggunglah dengannya oleh kakiku. Benda perkara hak yang kaki kita tanggung. Benda hak yang kaki kita tanggung. Istaqallat dengan makna hamalat. Benda. Okey, kita kaki. Benda hak yang kaki kita tanggung. Badan. Seluruh badan. Jadi seluruh badan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
pendengaran kita, penglihatan kita, otak kita, tulang kita, urat kita, bulu kita, kulit kita dan seluruh badan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma wa mastaqallat bihi qadami tu kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, dia panggil waw huruf ataf, mastaqallat bihi qadami ataf pada sam'i, ataf pada sam'i wa basari sebelum daripada ni. Ini panggil ataf am di atas khas nama dia. Kerana wa mastaqallat bihi qadami, dia merangkumi seluruh tubuh kita. Okey, boleh faham kan? Dia panggil min atfil am ala al khas. Baik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian mengangkatlah ia akan kepalanya. Dia ada tak tulis ar-ruknus sabi'u wath-thamin, ada? Tak ada. Kemudian mengangkatlah ia akan kepalanya untuk i'tidal ni. Untuk i'tidal. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya i'tidal ay ya'uda ila ma kana alaihi qabla ar-ruku', bahawa kembalilah ia kepada barang, kepada keadaan yang telah adalah ia orang yang sembahyang alaihi alama, keadaan yang telah ada ia di atasnya qabla ar-ruku', sebelum daripada rukuk. Itu makna i'tidal, dia kembali kepada keadaan dia yang sebelum daripada dia rukuk. Okey. Bagaimana keadaan dia sebelum daripada rukuk? Qiyam. Jadi dikembali kepada qiyam. Adakah kembali 100% ataupun tidak? Di sini khilaf di kalangan ulama. Bagaimana kembali 100%? Okey, kan kita masa kita qiyam, tangan kita berada di mana? Di sini. Okey, boleh. Jadi kita tengok kembali kepada barang yang telah adalah ia di atasnya sebelum daripada rukuk. Adakah kembali saat itu 100% seperti sebelum daripada rukuk ataupun tidak? Berlaku khilaf. Ada setengah kata 100%. Sami Allahu liman hamidah, letak tangan sini. Okey, itu ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Kita tak pergi kepada mazhab lain lagi ni. Sami Allahu liman hamidah. Sebab okey, ada pandangan begitu. Dan ada pandangan yang kedua, ni hak yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tangan dilepaskan. Bukan tangan letak di sini. Tapi ada pandangan hak yang mengatakan tangan letak di sini. Sami Allahu liman hamidah, tangan letak di sini. Baik. Dan kalau kita tengok, berarti molek, kalau kita tengok kepada zahir ibarat kita Umdatus Salik, seolah-olah tangan letak di sini. Zahir dia. Sebab dia kata benda ay ya'uda ila ma kana alaihi. Ma isim mausul. Isim mausul memberi faedah umum. Kembalilah ia kepada barang, kepada semua perkara yang telah adalah ia seorang di atas perkara tersebut sebelum daripada rukuk. Nampak kan? Nampak zahir ibarat dia begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wa yatma'inna, dan tumakninah. Tumakninah kita cerita dah tadi. Ataf pada ya'uda. Katanya wa yajibu alla yaqsida ghaira li'tidal, dan wajib bahawa tidak qasadlah ia tidak qasak pada mana? Pada bangun daripada rukuk saat itu. Selain daripada i'tidal, dia tidak qasak ketika dia bangun daripada rukuk kepada i'tidal selain daripada i'tidal. Jangan qasak bangun untuk buat perkara yang lain. Adakah disyaratkan kena qasak bangun untuk melakukan i'tidal? Tidak. Yang penting jangan qasak untuk melakukan perkara yang lain. Jangan ada benda kita sebut tadi, jangan ada sarif. Jangan ada benda sarif, perkara yang memalingkan. Itu benda istilah yang disebut oleh ulama fiqh. Baik. Katanya falau rafa'ah faz'an min hayyatin wa nahwiha lam yujzi'hu. Maksudnya, maka jikalau mengangkatlah ia akan kepalanya kerana takut daripada hayyah. Hayyah mana benda hayyah? Benda mi? Hayyah mi. Ketika Nabi Musa capok tukak dia, akhirnya hayyatun tas'a. Mana benda? Hayyah mana benda? Ular. Hayyah makna ular. Dia angkat kepala kerana takut daripada ular. Wa nahwiha, dan seumpama ular, lipah. Lipah untuk orang puang lah. Tengah dia rokok saat ni tu, kejut lipah dia. Allah! Kejut. Bangun.
Jadi dia bangun tu, diri, dia pakai i'tidal lalu lah. Padahal dia bangun saat itu kerana nak takut kepada lipah. Faham? Baik. Ketika tu katanya lam yujzi'hu, tidak memadalah ia bangun tersebut, tidak memada bangun tersebut untuk dijadikan sebagai i'tidal, tidak memada. Kita maksud lam yujzi'hu, tidak memada, kena turun semula, lepas tu kena bangun balik. Dah turun semula bangun balik, dah jadi 2 rakaat ke? Tak, tidak jadi 2 rakaat. Okey, faham? Tak jadi dia 2 rakaat. Katanya wa akmaluhu an yarfa'a yadayhi hal irtifa'i qailan sami Allahu liman hamidah sawa'unil imamu wal ma'mumu wal munfarid. Yang paling sempurnanya i'tidal adalah an yarfa'a yadayhi, bahawa dia mengangkat 2 tangannya hal irtifa'i, pada ketika bangun. Ketika bangun dia angkat 2 tangan. Allah pula. Sami Allah. Sami Allah. Masa nak bangun tu, angkat 2 tangan. Qailan, halkan dia berkata sami Allahu liman hamidah. Telah menerima Allah bagi mereka yang memuji dia. Sami'a dengan makna menerima. Telah menerima oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Katanya sawa'unil imamu wal ma'mum wal munfarid. Sawa'un khabar muqaddam, al imamu mubtada muakhar. Al-imamu wal-ma'mumu wal-munfaridu sawa'un. Imam, ma'mum dan munfarid, hukum dia adalah sama. Maksudnya ketika bangun daripada rakaat, imam ke, ma'mum ke, munfarid, sunat kata sami Allahu liman hamidah. Fa idza intasaba qa'iman, apabila intasaba, tertegaklah ia qa'iman, berdiri. Okey, berdiri molek dah. Ketika tu qal, berkatalah ia, okey, intasaba qa'iman, ketika tegak molek dah berdiri, dia kesunat, dia kata Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, bagi engkau segala kepujian. Nak kata Rabbana lakal hamd boleh, Rabbana walakal hamd pun boleh. Dia boleh belaka, sebab dia semua ada belaka riwayat Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Baik. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Penuh. Wahai Tuhan kami, Rabbana, ayya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, bagi engkau segala kepujian, mil as-samawati, memenuhi 7 petala langit, wa mil al-ardi, dan memenuhi bumi, wa mil ma bainahuma, memenuhi barang yang di antara langit dan bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi perkara yang engkau kehendaki daripada sesuatu selepas daripada itu. Baik. Jadi memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhi langit, memenuhi bumi, barang yang di antara bumi dan langit, dan memenuhi perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki sesuatu selepas daripada perkara tersebut. Okey, boleh faham tak? Ba'du, baca gitu lah. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kita tak baca ba'du. Gitu kita baca kan? Ba'd. Tapi asal bagi lagu mana? Ba'du. Selepas daripada itu. Dia lafaz ba'du kita bina di atas dham, kerana kita hazaf mudhafun ilaih dan kita niat makna bagi mudhafun ilaih. Dia begitu kaedah dia. Sama dengan amma ba'du, qablu, ba'du, tahtu. Jadi apabila kita hazaf mudhafun ilaih dia serta kita niat makna, maka dia bina di atas dham. Okey, jelas Baik, sebab tu kita tak makna ba'du selepas daripada itu. Katanya wa yazidu man qulna, mana? Wa yazidu man qulna yazidu fi ar-ruku'. Wa yazidu man qulna yazidu fi ar-ruku' ahla ath-thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Dan menambah oleh mereka yang telah berkata oleh kami, benda yang kami kata, yazidu fir ruku', menambahlah ia dalam rukuk. Menambah oleh mereka yang kami kata dia sunat dia tambah dalam rukuk. Siapa yang sunat tambah dalam rukuk? Cik tengok lepas dah benda. Siapa? Awak dulu. Mana? Wa yazidu al-munfarid. Okey, yang pertama al-munfarid. Lepas tu al-imam. Imam mana?
Imam in radiyal ma'mumuna patu wahum mahsurun. Okey, dua golongan tersebut. Jelas tak? Termaksud menambah oleh mereka yang kami telah berkata menambah ia dalam rakaat. Golongan tu lah, iaitu al-munfarid dan imam dengan syarat-syarat tertentu. Ditambah benda dalam i'tidal, tambah ahlas thana'i wal majdi. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Sunat tambah ni. أهل الثناء والمجد, ahli bagi puji dan kemuliaan. Perkara tersebut adalah perkara yang paling benar daripada perkara yang berkata oleh hamba. Tu أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد, dan semua kami adalah hamba bagi engkau ya Allah. Asalnya وكلنا عبد لك la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang menghalang, tidak ada penghalang, tidak ada yang boleh menghalang bagi apa yang Allah Subhanahu taala berikan. Bagi perkara yang telah engkau berikan ya Allah, tidak ada orang yang dapat menghalang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi bagi perkara yang Allah Taala telah halangkan. Jadi benda yang Allah Taala halang, siapa nak beri tak boleh. Benda yang Allah Taala beri, siapa nak halang tak boleh. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak memberi manfaat oleh orang yang mempunyai kekayaan daripada engkau ya Allah oleh kekayaannya. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak dapat memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh kekayaannya. Yang dapat memberi manfaat kepada hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan dia. Walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi setiap seorang ada darjat-darjat yang tinggi di sisi Allah dari kerana apa yang mereka itu amalkan. Kemudian katanya thumma yasjud, kemudian dia sujud. Rukun yang berikutnya adalah sujud. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian ataupun perbincangan kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan kita dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.